Boleh dengar? Okey, dirap clear. Okey, boleh dah start kot. Okey, boleh start tu Sri. Okey, siapa nak start ni? Kita Silalah. start dengan Datuk Sri. Oh, saya yang start ke? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati ahli-ahli panel kita. Kejap lagi mereka akan memperkenalkan dirilah, Yang Hormat Datuk Mansur, Dr. Hasanuddin Mak Isa, ya. Ini bukan calang-calang panel. Yang nanti saya minta sebelum berbicara tu boleh bercerita tentang latar belakang sedikit, ya. Dan alhamdulillah saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Perpadanan Pustakaan Awam Negeri Pahang yang hari ini dapat kita buat program book review bicara karya Putera Gunung Tahan, karya tak lain tak bukan, ya, orang kata anak Pahang yang sangat-sangat kita kagumi, iaitu Pak Sako, ya. Dan sebenarnya buku Putera Gunung Tahan ni mungkin ramai yang dah lupa kan, Datuk, ya, Prof. Hasanuddin, ya. Ramai yang dah lupa berkenaan dengan buku ini. Dan untuk makluman sebenarnya saya nak berkongsi juga di sinilah bagaimana tercetusnya idea kita nak buat bicara karya Putera Gunung Tahan ini. Ini adalah cetusan idea ke bawah dulu Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang kita, ya. Alhamdulillah. Menghubungi saya bertanya adakah saya dah pernah membaca buku Putera Gunung Tahan ni. Jadi alhamdulillah dah pernah baca, tapi masa remaja-remaja dulu, masa kecil dululah, ya. Dan saya pun membaca semula karya ini dan alhamdulillah ke bawah Yang Maha Mulia sendiri membekalkan kepada saya, hantar kepada saya summary ataupun ringkasan buku Putera Gunung Tahan ini. Dan itulah tercetusnya idea bagaimana saya minta pula pihak Perbadanan Pustakaan Awam Negeri untuk kita mengumpulkan dua orang ahli panel kita ni, ya, untuk berkongsi kita buat orang kata bedah buku bicara karya Putera Gunung Tahan pada hari ini, yang mana sebenarnya anak-anak muda kita sepatutnya membaca buku ini, ya, dan menghayati pengajaran yang tersirat ataupun mesej yang syarat. Sebenarnya buku ni saya kira satu karya yang syarat dengan mesej semangat patriotisme yang sangat tinggi di sebalik karya ini, ya. Dan saya mengalu-alukan juga ni kehadiran penonton-penonton kita yang dapat bersama. Saya nampak dengan saya ni ada selain daripada mereka daripada pustakaan sendiri, saya nampak saudara Farid Noor, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Pahang, ya. Terima kasih saudara Farid dapat bersama, dan saya harap mungkin saudara Farid lepas ni apa yang kita dapat pada hari ini dapat kita turunkan lagi, ya, kita dapat perluaskan lagi di kalangan anak-anak muda di Negeri Pahang kita ini khususnya. Jadi saya tak nak melengahkan masa. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Urustia yang dapat merealisasikan program kita, dan saya harap program sebegini lepas ni banyak lagi karya-karya karya-karya daripada Negeri Pahang sendiri khususnya. Kita buat karya kerana ia ni adalah satu aset yang penting kepada negeri kita sendiri ini khususnya. Dan dalam keadaan kita PKP ni patutnya kita lebih banyak membaca buku, ya, dan supaya kita dapat lagi menambah ilmu pengetahuan, dan supaya kita tak stres. Kita pun tahu macam-macam masalah di sepanjang musim kita PKP dan COVID ni, dan kita sama-sama doalah ianya segera berlalu. Jadi saya nak terus kepada panel kita yang pertama lah, Datuk Mansur, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berbahagia Datuk Seri kita. Terima kasih kerana sudi menjadi moderator kita. Sebelum kita bicarakan tentang karya Pak Sako atau Datuk Dr. Haji Isa Haji Muhammad ni, iaitu Putera Gunung Tahan, saya ingin menceritakan sedikit bagaimana hubungan saya dengan arwah. Saya dalam
memperkatakan karya Putera Gunung Tahan ini, saya tidak menggunakan teks. Kerana teks Gunung Tahan ni ada dalam kepala saya sejak dulu lagi bersama-sama dengan arwah ni. Bila tidur sama-sama dia di rumah ke atau di hotel, dia bercerita tentang Putera Gunung Tahan lah. Sampai satu ketika saya rasa macam saya hidup dalam zaman Putera Gunung Tahan itu. Begitulah. Saya mengenali beliau tahun 1965 waktu saya menjadi guru di Pekan Pahang. Dan waktu itu saya menulis dan selalu mengantar karya-karya ke Utusan Melayu. Waktu itu Allahyarham menjadi senior editor di Utusan Melayu. Jadi bila saya mengantar karya itu kepada editor-editor seperti Allahyarham, Buki Latif dan Kamaluddin Muhammad, semua orang lama dah ni, sudah tak ada dah. Jadi selalu jumpa dia lah. Jadi di situlah saya kenal dia orang Pahang. Melalui kawan saya juga Allahyarham, Tuan Syed Ahmad bin Syed Abdullah atau Sahmat Melaya. Dialah yang memperkenalkan saya. Dia kata, ini Pak Sakur ni orang Temeloh. Ni orang Handai ni. Saya tahu katakan saya baca buku begini. Jadi akhirnya saya kenal jadi macam anak angkat. Saya pergi ke rumah dia di mana ni, di apa nama ni, di Ulu Langat. Ya. Nama tempatnya pun Bukit Raya. Itu yang nama dia pun Hantu Raya. Tempat dia pun namanya Bukit Raya. Jadi saya dah dengan keluarga dia dah macam biasalah dengan makcik tu, arwah tu, anaknya pun. Dia sebenarnya Pak Sakur ni tak ada anak sendiri. Dia anak pungut. Ada 2 orang anak Cina. Yang pertama tu nama dia Jamilah. Penulis juga. Meninggal kerana breast cancer. Dan yang kedua tu, kita nama dia saya tak ingat. Tapi kami panggil dia Tuna. Dia lah sekarang ni yang menguasai rumah arwah Allahyarham Pak Sakur tu. Jadi dalam masa saya berkenalan itulah, ya, kami pernah tidur. Pak Sakur ni satu manusia yang agak pelik. Dia Cina boleh bagi dia satu bilik New Capital Hotel di Jalan Cukit Road. Jadi bila saya datang situ, dia kata, tak payah pergi saya buat bilik. Selalunya saya akan tidur di Hotel Merdeka. Jadi dia ajak bilik dia. Dalam bilik dia tu ada typewriter buruk dia, ada tu macam tempat dia bukannya tempat tidur, tempat office dia bekerja. Di situlah Pak Sakur, ya. Dia kalau lepas dia bekerja ke Utusan Melayu di Jalan Chamselin tu, dia situlah tempat dia berehat. Bukan berehat barangkali, sambil-sambil itu dia mencari apa tu bahan-bahan. Pak Sakur ni cynical orangnya. Kalau dia bercakap tu banyak sindiran-sindiran yang tajam yang kita tak sangka. Kalau sekali-sekali tu kadang-kadang kita kata macam dia ni apa orang kata cerewet. Bukan cerewet tapi dia itulah. Saya pelik tu, jarang saya jumpa orang macam itu. Orangnya very simple, mudah sangat. Orang kata orang marhin betul lah. Orang yang tak pernah ada motorkar, tak pernah ada motosikal. Malahan kata dia basikal pun masih dia kecil-kecil je juga. Dia lebih suka naik taksi dengan bas. Yang paling gemar dia, bas. Dia balik kerja daripada Utusan Melayu, pergi ke apa namanya, Pudu Road, Pudu Raya. Dari Pudu Raya dia naik bas pergi ke Ulu Langat. Dia naik bas. Bila saya berdamping dengan dia ke mana-mana, orang kenal dia. Itu yang saya salute tu. Boleh katakan siapa je nampak dia tu. Pak Sakur. Saya tengok orang jual buah-buahan tepi jalan ke, orang tak usah kata ya, orang pakai kod apa macam dia kontak. Pak Sakur bila dia apa? Saya rasa hebat betul. Saya rasa Perdana Menteri kita bukan manggap-gamaknya tak dapat macam itu dia sambutan. Itulah maknanya dia berceritakan tentang jiwa dia. Dia cukup menyampah sangat, benci sangat dengan orang putih. Dia kata orang putih lah, British tu. Aku tak tahu kata dia. Aku kata dia pernah jadi magistrate kelas 2. Masa itu kalau ADO ya, dia dapat masa ini dalam pemerintahan British lah. Dia dapat jadi magistrate kelas 2. Dia pernah bertengkar dengan bos dia pasal satu kes orang Melayu kata dia.
orang Melayu tu memang dia kata memang tak denying lah. Jadi dia membela. Sampai orang tu menang. Marah dia, ketua dia. Dia kata kamu kata dia mentang-mentang Melayu. Jadi berkelahi. Akhir-akhirnya sampai dia kata, ini negeri datuk nenek aku. Kamu orang luar. Apa pula kamu boleh nak campur tangan dalam hal ini? Kata dia, ini kerja aku. Kamu dah bagi aku kerja. Akhirnya dia boleh berhenti. Cuba fikir. Mana ada orang yang jiwa macam itu, dia berhenti. Dia ingat aku tak kerja di sini, tak makan. Dia berhenti. Ya? Dia punya bencinya ke orang macam. Sejak itulah dia, maknanya dia menyimpan dendam yang amat sangat dalam hati dia ni. Dia tengok, orang putih ni cukup, tak tahu macam sampah lah begitu dia. Jadi, dia kata nak meluahkan perasaan ketika itu, kata dia bukan mudah. Kata dia, salah-salah kata dia, masuk penjara. Aku 2 kali masuk penjara. Tepen mangsa kata dia. Apa ayah? Saya panggil dia ayah. Kenapa? Aku hentam kata dia. British. Aku hentam kata dia. Penjajah kata dia. Datang sini nak mengambil kereta. Apa ni khazanah kita gini-gini. Datang dia pula mandai-mandai. Jadi kata dia sampai begitu dia. Maknanya dia ni. Jadi oleh kerana itu dia menulis. Terutama dalam pojok. Ada satu ruangan pojok dalam bahasa Melayu. Dia menggunakan nama samaran Hantu Raya. Itu dia. Ya. Lain dia menggunakan Saku. Okay. Datang masa dalam pemerintahan British, dia dah mula betul menyanggah. Maknanya segala pentadbiran yang tak betul dan sebagainya. Bila datang Jepun, peluang lagi terbuka pada dia kerana Jepun nanti dia menjadi editor surat khabar Jepun. Dia boleh menulis dalam bahasa Jepun bagus. Itulah kata dia, aku gunakan peluang ini, kata dia, aku hentam British, kata orang Jepun suka lah sebab menghentam British. Jadi aku dapat peluang, kata dia, macam tikus jatuh ke berah lah, kata dia. Itu dia ceritakan tentang bagaimana dia marah sangat ke orang putih ni, maka akhirnya dia lahirlah sebuah karya iaitu Putera Gunung Tahan. Kalau kita tengok Putera Gunung Tahan tu penuh dengan kias ibarat, sindiran, metafora, pelambangan-pelambangan yang menunjukkan. Datuk, Ya saya. saya minta maaf, saya mencelah sikit. Ya saya. Boleh Datuk ceritakan, maknanya kalau kita tengoklah tulisan Pak Saku untuk Putera Gunung Tahan ni ditulis pada tahun 1937 ya. Maknanya betul kan. Mengikut Pak Saku, buku ni ditulis akhir tahun 20-an. Akhir tahun 20-an. Yap, awal tahun 30-an. Tapi tak ada penerbit yang berani nak menerbitkan. Sehinggalah tahun 37 baru ada penerbit yang berani menerbitkan. Okey. Kita terus Datuk ya, untuk sebelum kita menjurus kepada satu persatu dalam kupasan buku ni, Datuk. Ya, cuma mungkin Datuk boleh kongsi, kalau ditulis di akhir 20-an, diterbitkan pada tahun 1937, maknanya sebelum Perang Dunia yang Kedua, ya? Ya. Maknanya ketika itu kesedaran orang Melayu sudah ada. Untuk kemerdekaan tu masih belum membara sangat lagi lah, Tok, ya? Ya, betul. Jadi boleh kita katakan dia adalah salah seorang pencetus semangat kebangsaan melalui tulisan. Tetapi dia juga bergerak sama-sama dengan kumpulan yang menentang British. Ada satu angkatan pemuda insaf, API, di mana Ibrahim Yaakob dalam dia masuk join. Dia orang Temeluk. Dia base-nya orang Temeluk. Kemudian dia menentang British tadi melalui tulisan. Bukan menentang macam kita kata dia pergi ke depan sebagai apa kita kata, secara berdepan lah. Dia melalui tulisan. Cukup tajam tulisan dia, dan dia tumbuh itu, dan bila API dan juga ada 2-3 lagi Persatuan Kebangsaan Melayu tu diharamkan, maka kawan-kawan dia ni masuk hutan.
Ini ceritanya. Dia bukan komunis ya, bukan. Pejuang Melayu. Kena ingat ni, pejuang Melayu. Misalnya Ibrahim Yaakob yang kemudiannya lari bila kuat desakan British, dia lari ke Indonesia, bertukar nama Iskandar Kamil di Indonesia. Dan dia terkenal di Indonesia sebagai pejuang juga, sama-sama dengan Soekarno dan sebagainya. Iskandar Kamil, orang Temerloh. Ya. Jadi kemudian Tan Melaka juga lari. Ya. Jadi dia orang 3 orang ni tak nak masuk hutan. Dia kata biar kami duduk di luar. Kamu semua bergerak secara gerila jalan. Aku dari luar nulis. Siapa orangnya? Iaitu Ruhi Hayat. Ruhi Hayat ni Ahmad Bustamam, orang Perak. Ahmad Bustamam ya. Ruhi Hayat. Juga penulis juga. Kemudian seorang lagi Burhanuddin Helmi. Yang jadi masuk PAS kemudian dia. Nanti kita tentang parti pula dengar. Jadi mereka bertiga ni keluar dan menentang Inggeris melalui tulisan dari luar. Dari dalam yang belum melandai lah. Cuma sedihnya yang masuk ke dalam hutan ini termakan fitnah atau termakan racun cemping. Itu ceritanya ya. Ini pengakuan daripada bapa saudara saya sendiri, Abdul Sidi, Cik Dat tu, saudara kita. Ya, Abdul Sidi kata kita dah tak dapat nak lari bila dah terperangkap, maka camping isytiharkan gerakan mereka itu Parti Komunis Melayu. Itulah bermulanya mengapa orang Melayu terjerumus. Satu lagi kalau cerita tu yang saya dengar sendiri cakap ni dengan Musa Musa Ahmad. Orang Pahang lagi. Ini kita memang guru kumpulan dia. Dia bercerita macam mana terperangkap. Begitu juga dengan perempuan yang nama Samsiah Fakih ya, daripada Negeri Sembilan, pejuang wanita. Dia juga awas tu, dia punya awas, nama dia punya pasukan. Dia pun kata terperangkap, dah tak boleh nak keluar dah. Jadi teruslah jadi macam tu. Itu ceritanya bagaimana Pak Sako di luar menentang British melalui tulisan. Baik. Okey Datuk. Terima kasih Datuk. Itu ada satu intro ataupun pengenalan berkenaan dengan Pak Sako. Saya nak terus kepada Cik Hasanuddin kita lah daripada Dewan Perseratan Melayu Pahang. Mungkin boleh memberi salam pengenalan sikitlah kepada penonton-penonton kita dan juga mungkin boleh memberi sedikit pengenalan tentang karya yang akan kita bicarakan pada pagi ini. Tepuk Cik Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didahulukan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Hajah Saniza, Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang, merangkap Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang. Itu yang saya jumpa lah dalam Google. Tapi tentang Datuk Mansur tadi dia merendah diri sangat. Dia tak cerita pun. Dia ada master bidang kaunseling. Calon-calon bukan senang. Orang bidang kaunseling ni dia boleh kenal raut muka pun dah tahu isi hati macam mana. Dia ada PhD dan pernah berkhidmat di UiTM. UTM. Jadi berbeza dengan saya. Jaraknya dari segi pencapaian itu saya cuma seorang guru paling tinggi pengetua sekolah Arab ni. Kadang-kadang orang tersasul panggil ustaz, kadang tersasul panggil haji. Alhamdulillah lah, aminkan semua. Saya tinggal di Raut Pahang. Bumi ini bumi berguna ganang lah Raut ni. Jadi bila kita pandang ke bawah tu rasa damai, pandang ke atas pun rasa damai sebab suasana kehijauan. Mungkin itu jugalah yang mengilhamkan untuk saya berkarya. Dan alhamdulillah setakat ini sudah lebih 34 yang diterbitkan, ada yang tak terbit pun banyak juga.
sifat-sifat begitulah. Dan sebahagian itu sudah diwariskan kepada Pustaka Awam Pahang tingkat 2 warisan. Jadi untuk meneliti karya itu tengoklah ke sana. Katanya saya ada salinan lagi, tak ada dah. Di rumah semua orang datang dan ambil. Berhubung dengan cerita kita pada hari ini membicarakan tentang Putera Gunatahan Pak Saku ni, saya pun tak generasi kemudian lah. Generasi kemudian ni taklah macam Yang Hormat Datuk Profesor Dr. Mansur lah. Dia lagi rapat, saya hanya jumpa sekali-sekala. Kali pertama tu berjumpa sempena majlis makan malam di Dewan Tun Abdul Razak UKM. Pak Saku dijemput sebagai tetamu lah kira-kiranya, tetamu. Dia menarik jugalah bila itu anjuran Persatuan Anak Pahang UKM. Jadi bila kita buat jamuan dan orang tetamunya ialah orang Pahang, memang anak-anak muda waktu itu berasa apa, berbangga sangat. Jadi kalau tuan-tuan lah juga dijemput oleh mana persatuan luar yang ada anak Pahang, datanglah. Memang perasaan sayang kepada tokoh-tokoh Pahang itu sangat besar. Dan walaupun tidaklah mengenali secara dekat, tapi oleh kerana ucapan Pak Saku itu berbeza sikit. Ucapannya bersahaja saja. Tapi macam kata Dr. Mansur tadi lah, dia ada sinis sikit. Cakap tu kadang-kadangnya kalau kita tak perasan, rupanya kena atas batang hidung kita. Jadi dalam ucapan-ucapan tu yang saya tarik ni, dia menasihatkan anak muda kurangkanlah merokok. Pasal merokok ni dia kata bahaya juga bagi kesihatan. Tapi dalam keadaan itu ada juga tetamu-tetamu di bahagian dia lah. Letak kotak rokok. Dia pecahpai satu kotak rokok dahir. Ini contohnya. Dahir. Apa itu dahir? DUNHIR. Dia pun dengan sinis membuat macam satu terjemahan lah. Dia kata D itu dunia. Oh begitu. D dunia. U tu untuk. N tu nikmati. Dunia tu nikmati. Untuk dinikmat, bukan untuk dibuang. Boleh sambung. Siapa nikmati cara macam mana? Nikmati H haiwani. I insafi. Allah. Jadi dunia untuk nikmati haiwani. Jadi dunia makan minum semua itu, termasuk merokok tu, untuk raga kita lah. Bukan untuk fikiran. Tetapi lah, kalau yang bahaya tu bahaya, yang tinggalkan, tak bahaya, teruskanlah. Jadi yang tetamu yang ada bawa rokok tu simpan dulu dalam majlis, boleh bawa kotak rokok. Kalau ada yang merokok pun lepas makan. Jadi sinis. Apa yang dia disampaikan itu sinis lah. Dan satu lagi saya ingat semasa saya buat practical teaching di sekolah Abdul Samad Hulu Langat. Saya minta tu Hulu Langat lah. Saya bangga tu Hulu Langat tu jauh dengan Kuala Lumpur. Jaranglah pensyarah datang melawat. Betul-betul rupanya Hulu Langat tu paling dekat dengan Kuala Lumpur. Jadi tiap minggu pensyarah datang melawat. Jadi satu hari tu saya naik bas daripada Kuala Lumpur nak balik ke Hulu Langat tu, sampai di Batu 9 Cerah tu Pak Saku naik bas. Orang yang ada di dalam bas tu pelawar dia duduk. Tapi Pak Saku duduk belakang. Jadi dalam duduk belakang tu orang yang ada bahan-bahan tu asyik berbual dengan dia. Jadi dia ni nampaknya seorang yang sangat peramah. Selain dikenali lah. Jadi mungkin perbualan itu sangat menarik. Sehingga ialah bila bas nak berhenti tu, ramai lagi rasa nak berbual lah dengan Pak Saku. Ini peristiwa tahun 1990. Waktu saya buat practical teaching di Hulu Langat. Jadi saya fikir saya ni antara yang bernasib baik lah.
dapat bertemu muka dengan almarhum Pak Saku dan melihat sendiri dahinya sangat luas, menandakan orang yang bijaksana. Bukan orang tak dahi luas, tak bijaksana, tapi tanda muka orang psikologi. Macam Dr. Masud, dia tahulah orang dahi luas, orang bijaksana, orang muka bulat, ini orang suka bergurau. Orang dagu runcing, orang sensitif, jangan nak menjaga-jaga. Jadi saya nampak dia kebiasaan itu lahir sudah ada pada wajahnya dan saya kira itulah antara sebab dia mampu untuk melahirkan karya yang hebat. Itu saja peringkat awal pengenalan. Okey. Boleh dengar ya? Terima kasih kepada Cikgu Hasanuddin atas perkongsian pengalaman yang sangat menarik saya kira ya. Dan memanglah seperti mana kata tadi, panel kita pertama ni Profesor Datuk Dr. Mansur ni memang orang yang sangat merendah diri, tapi saya pun dah kenal beberapa tahun ni banyak juga dah sedikit ilmu, cuma dia tak turun kat saya ilmu kaunseling dia tu, dia memang tak turun kat saya. Itu nak kena belajar tu ya. Jadi kita tak nak melengahkan masa. Saya kira saya nak terus kepada mungkin kita buat bercerita tentang watak utama dululah ya. Watak utama kalau kita baca dalam buku ini dalam bab 1 ya, ada diceritakan bagaimana seorang anak raja lari ke hutan yang mana pengarang menamakan anak raja tersebut sebagai Putera Gunung Tahan. Mungkin Profesor Datuk Doktor boleh kita sedikit watak utama dalam buku ini yang dinamakan sebagai Putera Gunung Tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa sebelum kita terus kepada menteri watak, elok saya buat sambil lalu. Putera Gunung Tahan ini kita kata dicetak pada tahun 1937. Satu yang kita kata benar-benar, saya ambil pendek ya, PGT. Putera Gunung Tahan ya. Kita senang cakap. PGT ni itu memang melambangkan kemarahan ya, dan kebencian Pak Saku terhadap penjajah Inggeris. Temanya sebagaimana kata Datuk Seri tadi lah, temakan patriotisme, iaitu cintakan tanah air dan membenci dan menentang penjajah. Itu juga kita kata semangat kebangsaan. Dan bila kita kata dia patriotisme ini cintakan tanah air, Pak Saku memuji negeri dia. Terutama sekali Gunung Tahan tu ya. Dia memuji kita kata memuji negara tu dengan melambangkan perkara-perkara yang hebat-hebat. Sebelum saya nak menyentuh tadi yang putera raja dan dengan puteri bongsu, ada dua orang. Jadi mengapa Pak Saku ambil Gunung Tahan? Saya kata banyak lagi gunung lain. Dia kata Gunung Tahan ini itulah lambang negeri Pahang, kata dia. Dan dia merupakan pasak tanah air kita. Jadi lambang tu bukan saja tingginya tetapi harmoninya, kata dia. Tempatnya sejuk, dingin, kata dia. Menjadi tempat peranginan. Nanti dalam cerita tu kita tengok orang putih cuba nak tawan Gunung Tahan ya, melalui tukang di mana pula watak perempuan kata tidak mau jual dan sebagainya. Nanti kita tengok ya. Jadi dia selain daripada dia bencikan pada British, dia patriotisme ni memang itulah dia menaikkan image negara ya. Kenapa dia watak dia ambil puteri bongsu? Dalam hikayat lama kita, puteri bongsu ni adalah puteri yang tercantik dalam adik-beradik. Kalau kita tengok Jola Jeli bintang 3, Jola Jeli bintang 7 dan sebagainya, puteri bongsu tu adalah lambang ya. Lambang kewanitaan. Cerdik, cantik, pintar, lagi apa lagi?
dan sebagainya. Itu dia. Jadi dia letakkan watak nanti ada puteri bongsu ya. Kemudian kita tengok apa tu watak tadi sebagai yang sebut tadi, mengapa dia putera Gunung Tahan ya. Dia tak sebut nama putera itu kerabat di Raja Pahang. Ya, yang katanya melarikan, bukan melarikan, maknanya kalau tengok dalam cerita tu dia bukan melarikan. Dia ceritakan dia macam tak puas hati terhadap waris dia menghindarkan diri dan dia masuk hutan. Kalau ikut cerita lama ni mestilah betapa menuntut ilmu dan sebagainya. Dia tidak, dia nakkan kedamaian, dia lari ke hutan, duduk di apa tu Gunung Tahan ya, itu dia. Jadi selain daripada itu, dia menggunakan perlambangan tadi pada negerinya Gunung Tahan ya. Kemudian wataknya dia letakkan apa tu tadi anak raja ya. Dan selain daripada itu juga dia apa ni ada beberapa lagi lah nama-nama dan tokoh yang jadi kontroversi dalam cerita ni orang putih. Jadi dia lambangkannya orang putih itu ialah Robert dengan William. Isteri William tu kita kata Man. Tengok macam mana dia Pak Sako ni memainkan peranannya, dia mengutuk bangsa orang putih ni dengan cara yang macam mana kata di Nurdin tadi, dengan sinis, dengan sindirnya. Ya, dia ceritakan Man itu berselingkuh lah, apa tu isteri si Robert berselingkuh lah dan sebagainya. Ini sedangkan orang Melayu pula ditunjukkan budi pekerti yang mulia ya, macam mana humble ya, boleh menerima orang putih walaupun datang itu macam apa tu orang tua, perempuan tua dia boleh menerima orang putih. Tapi dia berhati-hati, nampak? Orang Melayu. Sikap orang Melayu, nampak? Walaupun baik macam mana pun, dia berhati-hati. Sebab dia kata, takut telunjuk lurus, kelincing berkait. Dia double. Ya? Ada udang, sebalik batu. Nampak Pak Sako pun kata. Jadi, dia tanamkan semangat tu. Orang Melayu, jangan cepat tu. Baik boleh baik. Tapi, jaga baik-baik. Apa yang disangka di perempuan tu ni, betul lah. Yang si William tu nak beli barang-barang yang dipungut oleh perempuan tua ni ialah merupakan apa kita kata barang antik lah. Dia nak beli. Dia kata kalau dapat dia ni dia jual dengan harga yang mahal. Dia memikirkan keuntungan dia saja. Dia tak memikirkan bagaimana dia. Gitulah orang Melayu, jangan cepat, kata dia. Pak Sako memberitahu bahawa orang Melayu jangan cepat sangat. Ya. Ini orang Melayu kata Pak Sako cerita dengan saya tu. Orang Melayu kalau datang je tuan ke kampung kata dia, oh tuan kata gini-gini. Ni tuan gemar ni. Barang yang dia sayang tu. Memanglah dalam Islam kata kalau kita nak bersedekah tu sedekah benda yang kita sayang. Tapi bukan bersedekah dengan apa ni puaka ni kata kan. Dia bagi. Ini tuan kata, kalau tuan nak ambil lah kata dia. Sedangkan harga benda tu berharga ya. Jadi Pak Sako nampak benda-benda ni dia terapkan dalam cerita ni. Orang Melayu dia kena jaga-jaga. Jaga benda-benda kepunyaan hak milik keturunan kita ya. Jangan cepat itu dah. Okey. Kemudian kita tengok latar tempat tadi walaupun Gunung Tahan tapi ada sebutnya juga Kampung Marhum, Pekan, Kampung Telemong, Semantan, Temeluh dan Kampung Pulau Jawa. Nampak? Mengapa dia tak pilih tempat-tempat lain? Sebab tempat-tempat ini ada bersejarah. Sebab sejarah perjuangan pahlawan-pahlawan Melayu menentang orang putih di negeri Pahang. Contohnya Pulau Tawa, Telemong dan sebagainya tadi ya. Ini tempat yang memang strategik lah. Jadi dimasukkan. Sengaja dipilih dia nak menunjukkan keagungan karya putera Gunung Tahan. Kemudian kita tengok pula selain daripada tempat, waktu tadi sebagaimana Datuk Seri kata tadi berlaku dalam zaman tahun 30-an.
iaitu zaman pemerintahan British kali pertama lah. Sebab dia ada kedua ya. Bila dia pun kalah, nanti BMA ambil. British Military BMA. British Military Administration ambil. Itulah kali kedua. Jadi maknanya waktu sekitar itulah. Waktu dipilihnya ialah waktu perjuangan. Perjuangan walaupun kata Datuk Seri tadi belum lagi tampak ketara, tapi sudah ada bibit-bibit penentangan. Sebenarnya bukan bibit dah. Sebab Mak Kilau, Pahaman dah awal dah. Ya? Berjuang nak bunuh Hugh Clifford. Jadi rentetan itu dah ada dah. Ya? Di Temeloh tempatnya. Nampak? Di situlah mereka berkumpul sehingga kan kalau kita tengok Parti Komunis Melaya menjadikan Temeloh tu jadi headquarters. Ingat tu ya? Menjadi headquarters. Di situlah berkumpulnya tadi Rasid Mahidin daripada utara datang ke situ ya. Dan cara saya tadi adalah CD ya. Cik Dat situ. Kemudian yang dah sedianya tadi Musa Ahmad, Rami Yaakob itu memang orang situ tempatan lah. Jadi berkumpul. Syamsiah Fakih daripada Negeri Sembilan. Jadi maknanya Pak Sako ni, orang Temeloh ni bukan main-main dia. Itu Datuk Seri tahulah memang orang Temeloh ni, jangan main. Senang dia orang. Memang darah tu ya, darah pejuang. Jadi tak heranlah kalau Pak Sako ni juga orang kata titisan darah-darah itu. Memang dah menentang. Jadi mengikut tadi Datuk minta tadi kita tengok dulu tema dia. Tadi sudah Mesejnya tak lain tak bukan ialah memupuk kesedaran orang Melayu supaya bangun menentang, membenci dan menghalau sekaligus penjajah. Betul demi untuk menuntut kemerdekaan. Itu dia punya mesej. Besar. Baik itu kata Datuk Seri tadi, novel ini bukan calang-calang ya, besar. Dia membawa harapan negara. Kemudian satu keistimewaannya buku ini, dalam penulisannya dia tidak macam hikayat terdahulu. Contohnya, ada seorang penulis Pahang juga daripada Jelantut, Cikgu Ahmad Kotut. Dia lebih dulu daripada Pak Sako. Dia tahun 1924, kalau tak silap saya. Dengan bukunya Kasih Percintaan. Kasih, Kemudahan dan Percintaan. Kalau begitulah lebih kurang. Ya? Jadi kisah cinta. Ada dulu daripada itu satu lagi. Iaitu Syekh Al-Hadi. Dengan Faridah Hanumnya. Kita cinta juga. Tapi penganalisis ataupun penganalisa sastra tak menerima Faridah Hanum tu kerana dia bukan karya, walaupun penulis negara kita, tapi hasil karya itu untuk orang luar, iaitu orang Timur Tengah. Ya, watak-wataknya watak orang Timur Tengah, latar belakangnya Timur Tengah, jadi bukan asli. Sebab itulah kita anggapkan bahawa Cikgu Ahmad Kotut adalah karya pertama, karya tanah Melayu yang mewakili Melayu. Tapi dia tidak terlepas daripada unsur-unsur hikayat. Kalau kita tengok ayat-ayat dia, masih lagi ayat lama, ya, bukan baru. Sedangkan Pak Sako sebagai seorang jurnalis, dia punya bahasa straightforward. Ya, kalau kita tengok dalam Putera Gunung Tahan, ayat dia ayat macam kita sekarang ni, ya. Itu memang ayat jurnalis. Tak ada berbunga-bunga, tak ada melankolik. Sedangkan kalau tengok cerita Kasih, Kemudahan, Percintaan tu, macam-macam lah orang bercinta. Dia punya bahasa, orang kata tegak bulu rumah lah. Ya? Jadi banyak bahasa yang orang kata bombastik lah. Jadi dia penyampaiannya tadi, orang lain kurang ada simbolik dan juga kias ibarat dan sebagainya. Dia masukkan dia. Jadi kita lihat pembaharuan dalam
karya Putera Gunung Tahan ini tidak ada pada masa itu, tidak ada lagi karya yang boleh menandingi dia. Ya, dia masukkan pemikiran tu. Kalau orang dulu menulis ada syair ya, ada syair begini. Pak Sako tak ada pantun ke syair, tak ada. Tapi dia ada kata bual yang tak pernah ditulis oleh penulis sezaman dia ke atau selepas dia pun tak ada. Kata bual ya. Yang kalau yang lain tu Halimah pun berkata aduhai kekanda ini. Lepas tu Yusuf pula berkata membalas begitu, aku pun cintakan kamu. Tak ada. Dia buat kata bual. Tahu kata bual ya? Ada dialog. Misalnya Robert kata gini dan biasanya Puteri Bungsu pula kata gini. Jadi macam drama. Nampak? Ini satu pembaruan. Kita tak boleh nafikan. Tak ada orang buat macam ni. Dia buat. Tengok dah berapa dah ya, bahasanya, stylenya, lepas tu pelambangannya, apa? Watak-wataknya juga. Yang kita kata satu buku yang macam kata Datuk Seri tadi harus dibaca oleh anak-anak dan harus juga ada orang kata mentor yang membimbingnya. Jangan dia ingat baca macam buku romantik biasa je. Bukan. Ya, ini lain. Ini membawa orang kata semangat. Ya, semangat, keberanian, kebencian, melawan penjajah ya, dan demi untuk mencapai kemerdekaan. Jadi saya rasa itu yang dapat saya Untuk round yang pertama ni, kita turun kepada Cikgu Hasanuddin. Saya tertarik juga dalam buku ni bila kita baca, Cikgu ya. Selain daripada watak utama anak raja kita ni lah ya, Ratu Bongsu ni. Tapi juga watak Tuan Robert ni yang juga diangkat sebagai oleh kaum Sakai dalam buku ni sebagai Datuk Batin Putih. Ni ada dinyatakan dalam bab 3 buku ni, dia cerita tentang Datuk Batin Putih. Jadi adakah ia ni melambangkan bahawa orang kita ni suka mengagung-agungkan juga orang luar? Macam mana tu Datuk? Ya. Cikgu. Ya. Macam mana saya jawab ya? Semacam bila saya jawab ya kan, semacam menempel satu kesalahan pada muka saya. Saya kata tidak tu macam menafikan pula apa yang telah ditulis. Jadi kalau kita lihat kepada karya ini dihasilkan oleh Pak Sako, bukan macam kita dapatkan bahannya daripada baca-baca buku. Dia dapat bahan daripada pengalaman perjuangan. Yes. Pengalaman perjuangan dia. Jadi dia berhenti sebagai magistrate itu tahun 1934. Sebelum itu sudah banyak pengalaman dia sebagai ADO lah kita kira dengan melihat keadaan orang Melayu. Orang Melayu tu waktu itu selain daripada ketuanya ialah raja ataupun sultan. Sultan itu menerima nasihat daripada residen lah, daripada residen. Walaupun nampaknya residen tu kuasanya kadang-kadang mengatasi kuasa sultan, menasihat dan wajib dengar. Dan itu saya fikir sebagai satu pelambangan lah. Batin Putih itu sebagai pelambangan kepada residen. Mungkin begitulah. Di mana kita mengangkat seseorang di peluar tujuannya untuk menolong kita. Tapi yang berlaku dalam apa cerita dalam sebenarnya residen ini sudah memaksa untuk semua kata-katanya diikuti oleh raja. Jadi dalam kes Tuan Robert itu saya lihat dia diangkat sebagai batin untuk memberikan pandangan apa yang boleh membantu masyarakat Sakai dalam kehidupan.
Setakat itulah yang saya rasa dipahamkan, bukan sebagai ketua. Sebab batin dalam apa tradisi kehidupan orang Sakai ni, dia bukan takat apa pentadbir masyarakat dia juga pawang, dia juga bomo, dia juga ketua tanah. Jadi kalau kita sebut batin putih itu ketua tanah, dah tak jadilah begitu. Mungkin dia Pak Saku tu meletakkan Tuan Robert tu macam presiden yang memberikan pandangan. Jadi saya lihat karya ni satu karya hasil daripada satu pengalaman perjuangan Pak Saku. Dan ketika menulis karya ni pada halaman pertama lagi, Pak Saku dah warning dah pembaca, kalau nak baca karya dia mesti faham betul apa yang nak disampaikan, tidak tak payah bacalah. Kita tengok dalam halaman awal dia dah sebut bahawa ini adalah buku yang pertama daripada buah kalam saya. Sebelum itu dia tak tulis apa buku. Biasa orang sastra ni bila menulis buku pertama, 70% ialah pengalaman dia. 20% itu mungkinlah pembacaan sikit. 10% itu tambah tokoh. Jadi kalau begitu keadaan yang karya Putera Guna Tahan itu, karya ini ialah pengalaman Pak Saku dalam menghadapi penjajah itu. Maka telah dikarang dia bagi baca orang yang tahu berfikir dan bukanlah dimaksudkan bagi bacaan budak-budak sekolah. Jadi Putera Guna Tahan untuk orang fikir. Kalau baca tak boleh fikir, tak payah baca pun. Tak dapat apa-apa. Buku ini bukan suatu cerita asyik masyhur yang biasa tuan-tuan lihat di kedai-kedai buku ataupun yang telah tuan baca. Macam apa Datuk Mansur sebut dia lah. Macam apa karya Farida Hanum, karya percintaan apa Ahmad Kotak. Bukan. Karya ini sangat berbeza kerana isinya penuh dengan sindiran-sindiran dan kias ibarat yang dalam. Seorang yang telah membaca buku ini sekali lalu tentulah sedar akan apa dia kewajipan-kewajipannya terhadap tanah air, bangsa dan adat rasamnya, dan daripada hari itu mudah-mudahan tertariklah hatinya kepada mempertahankan agama, adat istiadat dan tanah air supaya jangan terbinasa, tetapi sedap atau tidaknya isi sebuah buku itu terpulanglah kepada pembaca. Ini yang ditulis dalam buku itu tahun 1937 dalam pengantar Putera Guna Tahan. Jadi boleh je lah Datuk Mansur. Ya. Nak tambah sikit je. Boleh. Sikit ya. Datuk ya. Datuk kata tadi. Boleh. Datuk kata tadi, adakah kita mengagungkan orang putih? Sebenarnya Pak Saku tu menyindir. Ya, dia menyindir. Dia satu menyindir, satu lagi dia mengingatkan orang Melayu. Dia kata orang putih yang datang ke Malaysia ni, dia dah kaji dah tentang budaya Melayu. Dia boleh berbahasa Melayu. Nampak? Kalau kita tengok Winston, lagi siapa? Shepherd, lagi siapa lagi tu? Pandai bahasa Melayu. Nampak? Dia orang dah belajar dulu. Jadi kelemahan orang Melayu dan sebagainya, dia dah kaji. Jadi bila dia masuk dalam golongan orang Sakai, dia boleh menghambalkan diri dia sampai boleh diterima oleh orang Sakai. Jadi Pak Saku buat itu tujuannya ialah menyindir. Orang Melayu jangan main-main. Baik boleh baik. Apa kata dia? Apa tu kena Cina lah kan maknanya. Kalau bahasa peribahasanya kena Cina je, tak boleh bawa masuk rumah. Kat luar boleh. Sampai begitu. Bukan kemudian sebagai dia nak menghukum ya kedurjanaannya si Robert tu. Tengok bini kau. Bini kau di England sana apa dia buat? Nampak? Pak Saku waktu itu ya tahun 30-an ya. Awal 30-an tak ada lagi televisyen. Tak ada lagi binoculars ataupun terpung ni. Tapi dia tengok ya, dia punya imaginasi. Nampak tak? Hebat tak hebatnya? Dia boleh tengok televisyen panggil pokok kan? Betul dia ni? Panggil pokok, dia buka itu dia. Tengok kata dia. Apa bukan kau buat dia?
Itu yang teropong terus. Buluh aja. Ini satu perkara yang kita, maknanya Pak Saku suruh orang Melayu fikir bahawa kita jangan, sekarang ni kerajaan sekarang ni katakan, kita jangan asyik sebagai pemakai kita harus pembuat Betul Seri ya? Kerajaan kita masa zaman Datuk Seri Najib kata begitu kita jangan jadi masyarakat pengguna, kita harus juga jadi masyarakat pembuat. Jadi nampak Pak Saku, dia awal-awal lah dia dah sebut dah. Bagaimana kata dia tadi, dia awal-awal buku dia tulis khabar, baca tu faham. Kalau baca sekali je tak ada makna lah. Dia suruh orang Melayu berfikir, buat, boleh tengok walaupun jarak jauh boleh tak nampak kata dia. Menggunakan teropong telus tadi televisyen. Boleh nampak apa yang berlaku di sana, boleh nampak gambaran di sini. Hebat tak hebatnya Pak Saku Itu satu kita kata kelebihan. Tapi macam mana dia nak menjatuhkan imej bangsa itu, ditunjukkan. Itulah kau. Kepandai-pandai kau tengok. Kau tak tengok, kau nak tengok hak luar, hak rumah tangga kau tinggalkan, ni jadi padah. Itu dia punya sindiran, tajam tak tajam ni Okey. Sila Datuk Tri. Kita balik pada ahli pandangan kita. Cikgu ada nak tambah tak tentang tadi? Sedikit lagi. Ya, Selain daripada yang telah disebut oleh Datuk Mansur tadi tentang tema patriotik tadi, kita juga boleh melihat Pak Saku telah melihat dengan jelas akan sifat kesamakan. Itu persoalan dalam novel sifat tamaknya orang Inggeris ni kepada benda-benda berbentuk anugerah dan juga hadiah. Jadi mereka ni, Robert dan William ni datang ke Tanah Melayu kerana diarahkan untuk mencari tempat penginapan, tempat penganginan. Dan dia hadiahkan 5,000 pound. Dia dapat tempat tersebutlah, dapat pergi ke situ dan dapat ambil alih. Jadi nilai 5,000 pound ni sebenarnya nilai yang besar lah. Nilai besar kalau kita kira pada nilai hari ini, 1 pound itu lebih kurang RM2.46 lah. Kalau 5,000 tu lebih kurang RM28,899 nilai. Tapi ini cerita tahun 1937. RM1 tahun 1937 itu sangat besar. Sebab itu P. Ramlee dia buat filem aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya RM22.50 hutang. Semua gelak. Macam lawak lah. Tapi hakikatnya begitu. Sebab RM22.50 waktu itu boleh membeli seekor ibu lembu dan seekor anak lembu jaras usia sekitar 8 bulan. Ini kajian dalam enactment keluarga negeri Johor yang diambil guna pakai 1925 di negeri Pahang. Sebab itu nilai duit itu sangat besar. Dan Tuan Robert dan Tuan William ni sangat tamak. Bukan setakat nak dapat itu saja, dia nak dapat juga nama yang baik dan nak dapat juga bahagian-bahagian lain. Jadi digambarkan Inggeris sangat tamak. Kalau kita fahamlah. Ataupun kata lain, pendatang-pendatang yang datang ni dia memang untuk datang untuk mengambil apa saja khazanah yang ada. Begitu tambahan. Cikgu. Ya. Saya ada tertarik dengan satu teguran watak Ratu Wongsu kepada Tuan William dalam ini dia tegur Tuan William, dia kata negeri-negeri Melayu itu bernaung bawah kerajaan Inggeris. Tetapi pegawai-pegawai bangsa tuan yang mengemudikan takbir pemerintahan itu telah meletakkan mereka di bawah naungan payung sutera kuning yang nipis melayang. Maka apabila datang hujan basah, kuyuplah mereka itu, dan apabila datang panas, kurus kering pula mereka itu. Jadi dalam sangat maknanya yang kalau kita nak fikir, saya fikir pun macam apa sebenarnya yang cuba nak disampaikan melalui teguran
Ratu Bongsu kepada Tuan William ni? Mungkin cikgu boleh kupas sikit. Ini pandangan saya lah. Ya. Kalau tak tepat tu, Dr. Mansur tepatkan lagi. Jadi Pak Sako ni orang perjuangan. Dan asas perjuangan dia ialah Melayu Raya. Betul? Melayu Raya. Bergabung dengan tanah Melayu, Sumatera, Filipina. Filipina. Sama-sama. Satu gabungan dan diperintah oleh seorang raja yang kukuh. Itu satu laluan, satu model pentadbiran dalam fikiran Pak Sako. Pak Sako ni bukan nak menolak raja, dia nak kukuhkan lagi institusi raja. Itu pandangan saya lah. Jadi apa berlaku ialah pegawai Inggeris, walaupun kita ni dia dah macam naungan Inggeris, pegawai Inggeris itu yang memberi nasihat dan wajib mengikuti nasihat. Dan rakyat mendengar itu ialah kata raja. Sedangkan raja tidak berkata begitu. Raja tidak kata, oh setuju apa semua yang Inggeris cakap. Bak cukainya, bak hukuman dan sebagainya. Itu saya nampak sutera bunyi yang nipis. Jadi raja dihakis kuasanya dan pada pandang Pak Sako melalui Putera Pemerintahan, kedudukan raja sebagai Raja Bongsu itulah mesti dikukuhkan kembali untuk menaung pemerintahan bagi semua rakyat. Sesuailah dengan perjuangan Melayu Raya Pak Sako. Sebab ini karya perjuangan. Okey, Dato' Mansur ada tambahan? Mungkin Dato' Mansur tambah. Sutera yang nipis. Nipis dia. Dia begini. Dia pandainya taktik pemerintah ya. Dia angkatnya sultan itu yang ketika tadi diletakkannya di bawah payung kuning. Sajalah. Ya, tapi nipis. Sepatutnya payung itu tebal. Supaya tak kena hujan, tak kena panas, tak telap, hujan tak perlu. Jadi tapi dia bagi payung itu lambang Pak Sako kata nama saja dia baginya raja tu. Tapi ibarat payung tipis. Kalau hujan lebat maknanya akan pecah dan sebagainya. Sebabnya orang putih ni dia memang taktik dia kata kata Pak Sako orang Melayu waktu itu sudah mula nak hilang tu. Anak-anak muda dia sudah dipengaruhi oleh pengaruh barat. Dah tak kisah dah. Negara-negara tak ada kisah lain. Itu dia. Itu dia. Kemudian yang penjajah pula Pak Sako nampakkan ibarat tadi lah. Telunjuk lurus, kelengking berkait. Ada udang sebelah batu. Pura-pura buat baik tapi nak mengena. Ingat tak? Apa tu Raja Bongsu kata ya? Dia baik-baik tapi dia nak mengena. Ya. Pak Sako punya bahasa tu nak mengena kata dia. Itu bahasa orang Temeloh tu. Ya, nak mengena. Kerana mereka ni tamak, haloba ya, nak mengaut khazanah negara, kemudian nak menyebarkan budaya kuning. Itu satu lagi tu ya, budaya kuning. Dan mereka ni pandai membodik raja. Dia angkat raja bukan main. Sedangkan rakyat tertindas ya. Ini dia. Pak Sako gambarkan itu kerana orang muda dia dah mula dipengaruhi oleh barat. Sudah pandai tari menari ya. Ingat? Tuan Haji Adam. Haji Adam. Tuan Haji Adam. Orang syorkan tanah dia tu buat pesantren ataupun apa nama ni? Kalau di sini pesantren pondok mengaji. Dia pergi jualkan dan dibuatnya di bannernya macam night club ya tak? Ibaratnya lah, tapi Pak Sako tak sebutlah night club. Tapi macam itulah dibuatnya dewan tempat majlis tari menari. Di mana anak-anak muda sudah gitu. Sampaikan orang putih tu kata satu perempuan Melayu. Dia Datuk Seri ya. Datuk Seri ada jumpa dalam buku tu kan. Orang perempuan tu mengaku bahawa dia hamil. Tapi dia terkejut hamil tapi tak ada suaminya. Nampak? Kerana sudah kebebasan.
itu budaya tu. Pak Saku dah nampak dah tu, ya. Waktu itu dah Pak Saku nampak dah orang Melayu kita cepat sangat. Kalau mengikut dia cerita waktu dia jadi ADO, budak-budak kerani-kerani yang di opis ni bukan main, minum arak, menari cabaret. Dia kata Allah, kata dia. Nauzubillah, kata dia. Itu Pak Saku cerita dengan saya. Macam lebih orang putih daripada orang putih. Orang kita kata dia. Jadi maknanya, itu yang cerita tu maknanya cerita dalam tahun 60-an, 70-an lah. Dan cerita zaman dia dulu pun dah ada dah. Ya? Benda-benda macam ini. Inilah yang yang saya kata tadi kias ibarat ni, ya. Dia minta orang Melayu kena jaga-jaga. Budaya kita elok. Jangan sampai budaya kita tercemar kerana kita nak sangat ke barat-baratan. Ini kita, Datuk Seri, orang-orang politik kita kena baca juga Datuk Seri. Ya, baca ni, insyaAllah panggil kami 3-4 orang, kita bincangkan tu. Bukan nak ketuk kepala, nak ketuk. Maknanya, nak sikitlah cubit-cubit sayang. Nak cubit-cubit sayang, dia ingat. Jangan nak berebut lah benda-benda. Sampai saya tengok yang viral baru ni, macam mana Najib ceritakan kita ni kemarin tu lah silapnya. Berebut-rebut, kata dia. Sampai tak habis-habis. Udah dapat, nak lagi, Bila nak habisnya, kata. Marah ke dia. Saya tak sangka dia marah. Ingat kan, dia suka. Rupanya dia marah. Jadi, dalam cerita ni, kalau kita tengok itulah. Pak Saku ni, seorang tua yang kita anggapkan, saya sampailah dia nak dekat meninggal tu. Sampai tu, dia masih lagi bercerita tentang yang sama. Macam mana yang ada dalam Petera Gunung Tahan tu, itulah dia cerita balik semula. Kita kata, orang nyanyuk dah. Lagi budak-budak muda, dia kata ni orang dah nyanyuk. Cerita lama tu diulang-ulang. Bukan. Dia nak ingat sangat. Dengan anak-anak dia, dengan 2 orang anak angkat dia tu. Dia cerita, kamu nak bebas apa tu, aku tak larang. Tapi ingat, ada sempadannya. Jadi anak dia, alhamdulillah. Jadi saya nampak orang tua ni, dia punya pemikiran tu, payahlah kita nak tandingkan, katakan. Ada juga kita kata, kalau kita dengar ceramah kan, kiai-kiai kan, macam ikut dia lah. Mengikut hadis Nabi, ya, ayat Quran kata begini. Pak Saku tak pakai ayat Quran, tak payah pakai hadis. Dia pakai logik. Ya, logik je dan apa tu, up to date. Up to date yang kekinian. Jadi mana kita boleh nampak terus. Yang itu kita nampak. Itu Nabi zaman gini-gini. Jadi kita tak boleh nampak. Ini dia betul-betul yang depan mata kita. Ni. Jaga baik. Saya sendiri pun banyak juga, ya. Saya sendiri pun sambil nak dekat tidur tu. Masa mencemburi kita tu dah sejam rupanya tu. Banyak lagi nak cerita. Dah sejam jadi lah, saya, tapi tak apalah kita. Jadi saya nak tutup lah. Yang saya bagi bahagian saya nak tutup lah. Kita bagi cikgu dulu tu. Kita bagi cikgu dulu. Okay. Kita bagi cikgu dulu buat kesimpulan. Lepas ni kita buat lagi lah. Tak puas rasanya kan. Saya tutup. Okey. Buat kesimpulan. Tutup kan kita. Sebagai penulis lah. Saya sebagai penulis. Dan juga penulis lain. Bila menulis ni kita kena jujur kepada apa yang nak kita sampaikan. Sebab yang nak kita ni kekal. Pak Saku juga dia menyampaikan apa yang dia rasa hati nuraninya tak dapat terima tentang apa keadaan budaya Melayu yang terhakis dan juga tekanan-tekanan penjajahan. Pada zaman ini pun budaya-budaya luar masuk dan penulis bertanggungjawab untuk menjelaskan kepada generasi yang ada sekarang ini dan akan datang tentang perlunya kita menangkis budaya-budaya yang boleh melemahkan, khususnya agama Islam dan juga bangsa Melayu. Yang kedua, daripada novel ni sejak dari dulu hingga sekarang, perasaan cinta kepada ketua yang tertinggi di Raja Melayu
perlulah kekal dan wujud di dalam jiwa orang Melayu. Itu tak boleh tidak, sebab jiwa orang Melayu ni tak sama dengan jiwa orang lain. Dia ada jiwa lemah lembut, bertolansur, bertoleransi, berkumpul dan macam-macam lagi lah. Dan semuanya itu terpandu oleh arahan ketua. Jadi bagi orang Melayu ni mesti ada dalam fikiran mereka untuk mengekalkan ketua-ketua yang berwibawa dan mengekalkan institusi-institusi yang telah jelas mewujudkan kemakmuran di negeri kita ialah. Jadi bagi Pak Sako, kalau kita lihat dia tetap, walaupun dia ni pendidikan Inggeris, dia tetap kata perlu ada institusi raja, sebab raja itulah yang dapat menyatukan rakyatnya. Selain itu juga saya rasa Pak Sako telah berjaya dalam penulisannya, dan kejayaan itu dapat dilihat dengan dia merintis satu sastra patriotisme, dan penulis hingga ke hari ini terus menulis tentang tema patriotisme ini. Jadi kalau kita semak dalam karya-karya selepas tahun 1930 itu, banyak karya yang berunsur patriotisme. Antaranya saya boleh bacakan Ahmad Murad Nasaruddin, Nyawa di Ujung Pedang 1947. Ini cerita zaman Jepun. Ahmad Bustama, Separuh Ayat, Pacar Merah. Arenawati dengan karyanya Sandra. Ini semua patriotisme. Osman Awang, Tuan-Tuan Berserakan 1972. Christmas, Orang Bentong, saudara besar dari Kuala Lumpur. Bukit Kepuk, Ismail Johari, Abu Hassan Adam, Menebus Maruah. Kemudian Azali dengan Azia, Pelari Muda. Muhammad Ismail Sarbini, 2014. Destinasi Impian. Sehingga sekarang, karya-karya bentuk patriotisme ini terus ditulis dan perintisnya ialah Pak Sako. Jadi satu karya ini memang hebat, memang ada pandangan dan ada pengikut. Okey, itulah bagi saya lah sebagai penutup. Terima kasih sekali kerana menjemput saya dalam sesi buat bicara pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak pada cikgu ya, walaupun masa tu terhad tapi banyak juga sebenarnya dah dapat dikongsikan, dan insya-Allah kita akan cubalah, saya akan minta perpustakaan buat program bicara karya ni lebih banyak lagi ya, supaya dia juga dapat membangkitkan minat di kalangan generasi muda ni untuk terus membaca karya-karya penulis-penulis hebat kita. Kita tunggu kepada Profesor Datuk Doktor untuk menggulung. Saya nak mengakhiri ini, tidak ada, saya lebih melihat kepada Pak Sako sendiri. Saya melihat orang tua itu adalah nasib Pak Sako ni sama seperti lebay malang. Ke hulu tak tiba, ke hilir tak sampai. Tersohor dalam sastra, terkenal sebagai, tapi tak terkenal sebagai pejuang. Kerana tak ada penghargaan langsung dari kerajaan. Sepatutnya Allahyarham layak dianugerahkan sastrawan negara pertama. Tetapi kerana dia orang kiri, kebetulan dia orang kiri kerana dia masuk bertanding pilihan raya pertama bukan melalui UMNO. Dia melalui Parti Buruh. Jadi dia dicap oleh Tengku Abdul Rahman sebagai penentang. Jadi kita terbawa-bawa. Ya. Saya sedih tu, patutnya Tun Razak hari tu, zaman Tun Razak tu dah mula mengikis tu. Orang tua ni pejuang. Pejuang bangsa yang tak dapat dinafikan. Tapi apa yang dia dapat? Ya. Kemudian sedangkan sastrawan pertama malangnya dapat Christmas, walaupun orang Pahang, orang Ketari. Tapi Pak Sako dalam masa nak tidur dekat di sebelah saya tu, dia kata, ada surat aku dapat, masa apa? Nak lantik aku jadi sastrawan negara yang kedua. Lepas tu ayah ambil lah. Tak, pantang aku. Dia. Nampak? Dia punya prinsip. He is more senior than Christmas. Dia kata Christmas tu aku mengajar menulis di Utusan Melayu. Dia datang masuk nak minta kerja tu, aku yang tu.
tiba-tiba orang dan dia berasa hati ya. Terus tak terima orang nak bagi dia apa budaya ke benda, tak terima. Itu keras tak kerasnya perjuangan. Jadi saya kata macam Lebih Malang. Dan kalau tak pun Lebih Malang, bolehlah kita katakan dia macam Pak Saku ni seperti nasib Pak Kaduk. Ayamnya menang, tapi kampung tergadai. Beliau yang berjuang menuntut kemerdekaan dengan mata pena, tak ada apa-apa pun pengurnian daripada kerajaan. Tapi Cina Komunis yang surrender, yang telah membunuh banyak, itu diberi oleh kerajaan punya tanah dan sebagainya. Oleh kerana tekilannya Allahyarham, pernah Pak Saku berseloroh depan saya ni, berseloroh dengan almarhum Bahduli Sultan Ahmad Shah masa mengurniakan SMP. Dia khabar apa? Terima kasihlah kepada Duli mengingatkan Fatih dapat SMP. Yalah, mentang-mentang Fatih sudah masuk penjara. SMP sudah masuk penjara. Waktu itu umurnya dah 50 lebih. Orang yang lebih-lebih muda dapat datuk dan sebagainya. Dia hanya dapat SMP je. Ahmad Shah malu, almarhum malu, kemudian tu bagi dia datuk di IMP. Itulah saja. Itu kerajaan Pahang bagi, bukannya apa tu negara. Ada satu suara waktu dia meninggal di Kuala Lumpur. Ada satu suara minta dia dikebumikan sebagai makam pahlawan. Tapi ada pula pihak, tak payah sebutlah, orang kita je, orang Pahang juga. Pembesar Pahang juga. Sedih ya, dia kata, tak usah bagilah kata dia. Akhirnya, Datuk Najib bagi kapal terbang, ambil mayatnya daripada helikopter daripada Kuala Lumpur, bawa jenazahnya untuk pulang. Itulah, kalau kita tengok bagaimana Datuk Najib beri apa tu, semua ditanggunglah. Masa itu Datuk Najib, tak silap, Menteri Pertahanan ya. Menteri Pertahanan, itu dia bagi kapal terbang. Kita ingatkan tu anaknya arwah apa tu, Allahyarhamah apa tu Jamilah kata, macam mana abang? Apa kita kena bayar ni bang? Datuk Najib bagi, takkanlah dia nak minta duit tu. Kita kan. Dah risau dah. Walaupun hidup dia sederhana, tapi dia ada rumah, dia ada kebun doyan dia, batu dia tu ya. Dia tak susah. Orang yang saya rasa walaupun tak dibagi penghormatan oleh apa benda, tapi hidupnya mewah lah kita kata. Mewah cara tidaklah. Macam saya kata tadi, ada mentokar besar, ada rumah besar. Rumah dia rumah batu, alhamdulillah. Sekarang ni anak dia dah renovate rumah tu lah nampaknya. Jadi dia manusia yang betul-betul marhain. Ya, Pak Saku adalah seorang manusia yang marhain. Itulah dia Pak Saku. Dia bukan buat-buat. Dia orang kata mengada-ngada. Itulah dia. Ya, kalau dia macam itulah dia. Nak terima lah. Ya. Jadi saya mengenangkan Allahyarham, eloklah saya sedekahkan Fatihah bersama kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sejahteralah anda di akhirat. Tapi Allahyarham P. Ramlee, ya, dedikasikan satu lagunya buat Pak Saku. Ini saya nak beritahu ni. Pak Saku kita tak usahlah. Tak apa, kata dia, saya buat untuk Pak Saku. Apa lagunya? Datuk Seri tentu boleh menyanyi ini pun. Allahyarham kata P. Ramlee, di mana akan ku cari ganti serupa dengan itulah Pak Saku. Ya, bagi P. Ramlee. P. Ramlee dengan Pak Saku cukup ngam. Selalu saya minum kopi sama-sama di apa nama itu, bangunan jalan Lorong Jusin. P. Ramlee ada apa nama tu?
Orang sekarang kata bukan restoran, apa dia panggil dulu? Apa nama sekarang ni pun alah, kan restoran lah. Saloma yang kendalikan sama dengan Mariani pun apa nama panggilan sekarang ni? Saloma Bistro. Bistro, yes, bistro. Kan? Lepas tu pindah yang itu dah lain dah, orang lain punya. Tapi di situlah Piramdi dulu ya. Bangunan, apa nama bangunan tinggi tu? Depan hotel South Asia dulu. Situ bawah tu lah. Ada dia punya tu. Di situlah pelakon-pelakon berkenalan gitulah, bukanlah rapat ingat kan. Kenalan dengan pelakon itu. Kita minum-minum pagi situ. Ada dia, semua ada. Itulah dia lebih kurang. Terima kasih kepada Perbadanan Perpustakaan Negeri Pahang dan juga kepada Yang Berhormat Datuk Seri yang sudi bersama-sama kami dengar celoteh saya lah, kan. Saya memang tak ada gunakan teks ini. Itu hanyalah pengalaman saya pribadi bersama-sama dengan Allahyarham. Lain kali kalau kita nak bercerita pasal cara sastranya, bolehlah kita sediakan lebih, orang kata apa, tepatnya siap dengan bibliografinya, siap dengan nota kaki dan sebagainya. Ini kita bersembang secara santai je ya. Dan terima kasih. Boleh? Okey. Dah habis. Tak ada suara. Okey. Boleh dengar suara saya? Boleh, Ya. boleh. Boleh ya? Okey. Saya nak mengucapkan sekali lagi setinggi penghargaan saya kepada kedua-dua ahli panel kita yang hebat ni. Ya Allah, saya rasa bertuah sangat dapat bersama-sama pada pagi ni dengan Profesor Datuk Dr. Mansur dan juga Cikgu Hasan Din ya. Yang dah karyanya dah berpuluh-puluh. Saya ni cita-cita setiap tahun renew cita-cita nak menulis tapi tak tulis-tulis lagi. Bila lagi? Aduh, setiap tahun kata tahun depan nak tulis buku, tahun depan nak tulis buku. Tapi insya-Allah lah apa ni orang kata cita-cita tu masih membara. InsyaAllah, tapi kecintaan saya kepada buku memang tak dapat nak dinafikan lah ya. Dan karya Pak Sako Putra Gunung Tahan dan nama-nama yang disebut tadi kebanyakannya memang ada dalam koleksi saya untuk dibaca ya. Dan alhamdulillah sebenarnya karya-karya inilah yang sebenarnya yang banyak memberi didikan kepada kita. Kalau Profesor Datuk Doktor kata tadi sebagai orang politik, tak kira lah sebagai orang politik ke pemimpin ke, saya kira anak-anak muda kita khususnya anak-anak daripada negeri Pahang ya, perlu memperbanyakkan bahan bacaan. Saya ucap terima kasih, saya nampak ada bersama kita hari ini juga adalah yang di-Pertua Majlis Mahasiswa Anak Pahang ya, Syed Amirul. Ni adalah YDP Mampan, Majlis Mahasiswa Anak Pahang. Yang ada juga bersama dengan kita. Majlis Belia Negeri Pahang juga ada dengan kita ni, wakilnya daripada Majlis Belia Negeri ya. Dia punya naib presiden ya. Dan juga Tok Penghulu pun ada bersama kita ramai. Kalau saya tengok dalam live kita ni maintain daripada awal tadi lebih kurang 100 orang penonton. Itu dah kira cukup ramai dah. Ya, dah kira cukup ramai. Dan insya-Allah saya kira program Bicara Karya ini kalau dapat kita lakukan lebih kerap, insya-Allah akan dapat menarik lebih ramai minat khususnya anak-anak muda kita. Jadi saya ucap terima kasih kepada Pemuda UMNO Negeri, kepada Majlis Belia Negeri, kepada Majlis Mahasiswa Negeri Pahang, ya, kepada semua ni penghulu-penghulu, kepada semua yang dapat bersama dengan kita, kepada semua perpustakaan-perpustakaan awam. Saya tengok ramai ni daripada perpustakaan awam desa, daripada daerah ya. Bukan saja daripada negeri Pahang tapi daripada luar Pahang juga dapat bersama-sama dengan kita pada pagi ini dalam membicarakan sebuah karya yang sangat hebat, tulisan seorang yang hebat ya, Putra Gunung Tahan. Dan saya ingin mengulang kembali apa dikatakan oleh Cikgu Hasanuddin tadi berkenaan dengan betapa pentingnya kita mempertahankan institusi raja kita ya, yang mana anak-anak muda kita hari ini ramai yang telah orang kata lupa dan tidak dapat menghayati pentingnya
institusi raja sebagai Dah habis. Ya, ke Dirau. Okey. dalam. End live dah. Okey, kita end live Yes.